Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kita masih membincangkan sunat-sunat berkaitan dengan solat. Sunat yang ke berapa? Ana nasi tu mutarjim ada. Muka surat apa? Okey. Buku apa tak? Muka surat apa? Yang buku ni? Muka surat 18 19 Sunat yang ke-19. Baik, pada kelas yang minggu lepas sebelum ni kita dah cerita dah berkenaan dengan tentang sunat-sunat bagi imam. Di antara yang ke-18 tersebut, imam lepas mana dia baca Fatihah, maka sunat dia berhenti seketika. Sekadar apa? Sekadar makmum sempat membaca Fatihah untuk sembahyang jahriyah. Boleh tak? Jadi imam sunat berhenti seketika sekadar makmum sempat membaca Fatihah pada sembahyang jahriyah. Jadi masa berhenti itu imam nak kena buat apa? Diam saja ke? Tak. Imam boleh buat apa? Zikir. Sementara dia nak zikir, nak baca surah tu dia zikir. Subhanallah, subhanallah. Bolehkah zikir dalam sembahyang? Boleh. Kita bukan maki orang. Kalau maki orang dalam sembahyang batal lah. Ni zikir, tidak ada masalah. Kalau tak zikir, kita membaca. Macam kita sebut yang lepas, dia nak baca surah Wat-Tin. Dia baca pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tin wa zaitun wa turi sinin. Baca sekadar mana makmum sempat habiskan Fatihahnya, baru dia baca kuat pula. Maka imam ni dia nak sibukkan dengan zikir ataupun bacaan, mana yang lebih afdal? Mana? Baca. Baca lebih afdal. Baik, malam ni kita tengok sunat yang ke-19 berkaitan dengan sunat-sunat solat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Yang ke-19, tatwilu salatus subhi wal zuhri, memanjangkan sembahyang subuh dan juga zuhur. Jadi memanjangkan apa tu? Memanjangkan bacaan, memanjangkan surah ketika sembahyang subuh. Kenapa subuh nak pergi panjang? Sebab malam tu dah lena banyak dah. Maka lena banyak, kata para ulama, sunat bagi panjang supaya dikira macam kita ganti balik. Dah mulut tak zikir, tak selawat, semua ni tak baca Quran, maka ganti masa subuh tu bagi panjang sikit. Tapi sebahagian orang subuh, maghrib, isyak, zuhur semua samanya. Semua baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau subuh kan. Qul huwallahu ni untuk sembahyang sunat fajar, untuk sembahyang subuh bagi panjang sikit. Maka ulama dalam fiqh membahagikan, ada surah yang panjang, ada yang surah sederhana, ada surah yang pendek. Surah yang panjang ni start daripada surah apa? Panjang tu memanglah Baqarah, tapi takkan kita baca Baqarah. Itu start daripada surah Al-Hujurat dan juga ataupun sampailah Abasah. Berapa ayat? Hujurat saya 30-40 ayat lebih kurang lah. Tu Hujurat lebih kurang baca 30 ke 40 ayat untuk sembahyang subuh. Hujurat berapa ayat? Sampai ke Abasa wa tawalla. Berapa ayat dah? Kam ayat? Sabih isma rabbikal a'la. Jadi berapa ayat tu? Tak sampai 30 no. Lebih kurang lah belas gitulah. Jadi subuh macam mana bagi panjang sikit. Tapi Allah, kalau bacaan yang pendek bila? Untuk sembahyang maghrib je. Sembahyang maghrib baca pendek. Start daripada pendek tu macam mana? Start daripada wadduha sampai an-nas. Jangan maghrib tu dah hentam panjang. Maghrib baca surah pendek je. Solat yang 4 rakaat yang lain, kalau dalam kitab ni Habib Sa'ad masukkan sekali, zuhur pun kena panjangkan sekali. Tapi pendapat yang muktamad, sembahyang 4 rakaat ni zuhur, asar, isyak, dia panggil sembahyang yang bacaan yang sederhana panjang. Yang panjang subuh, yang pendek maghrib, yang sederhana panjang sembahyang yang ada 4 rakaat. Itu kalau nak ikut betul-betul lah. Sebab tu kalau tengok Imam Haddad, dia ada buat jadual. Sembahyang ni baca apa, supaya ikut sunnah. Tapi kita ni hentam semua. Semua baca ayat lazim je. Surah lain pun tak hafal. Khair insya-Allah. Tu pendapat mutamak lah. Kalau nak dobit sikit. Pengarang kata subuh, zuhur panjang,
Tapi muktamad seperti mana dalam kitab Umdah juga kitab Minhaj, zuhur itu ialah sederhana panjang, bukan panjang. Sunat yang ke-20, apa dia? Al-ibradu bi salatiz zuhri. Saya tak bawa buku terjemahan. Apa dia? Ibrad tu kita bagi sejuk sikit. Sembahyang zuhur ni lewat, sunat kita lewatkan sikit sehingga cuacanya sejuk. Fi shiddatil har, ketika mana cuaca panas. Ni ada syarat nah. Syarat kita nak sembahyang zuhur yang dikira sunat. Ada nah, masya-Allah, jazakumullah khair. Menunggu waktu teduh bagi solat zuhur ketika cuaca bersangatan panas. Jadi sembahyang zuhur ni ada keadaan sunat untuk kita lewatkan. Bila sunat kita nak lewatkan sembahyang zuhur ni? Sebab tunggu waktu teduh ni. Dia ada syarat dia. Jangan baca sekerat. Orang, zuhur ni sembahyang lewat, sunat rupanya baca tak habis. Dia kata kalau macam tu 3:30 pukul 4 boleh lagi sebab lewat, sunat hukum je. Baca bagi habis. Yang pertama bila? Ketika mana cuaca bersangatan panas. Baik kita di Malaysia, panas sangat ke? Ya, kita panggil sederhana sebab kita di garisan khattul istiwa. Sedang. Tapi kalau panas betul-betul, masya-Allah. Ya Rabbi. Tu siapa cakap pasal memang kenalah waktu panas macam tu. Jadi pernah kalau saya di Mesir dululah yang saya mengaji kat sana tu, kepanasan tu hampir berapa? 40 darjah Celsius. Panas sungguh, masya-Allah. Cara balik tu masuk bilik je, tapi mana? Jadi panas betul. Kalau negara yang terlalu panas sangat, maka sunat kita lewatkan zuhur. Ini syarat pertama, satu. Syarat yang kedua, biqatrin har, pada negara yang panas. Cuaca panas, syarat yang pertama pada negara yang panas. Maka negara kita bukan negara yang panas, kita sederhana, tak termasuk ni. Syarat yang ketiga, bagi mereka yang nak solat berjemaah. Itu dia. Jemaah tu macam mana? Rumah dia dengan ke masjid, kalau dia keluar daripada rumah, dia akan bertemu dengan cuaca yang sangat panas. Maka dia panas sangat. Kalau nak keluar rumah tapi tak sembahyang jemaah, tak ada sunat lewat. Nampak ni ada beberapa syarat-syarat ni ketat. Syarat ni ketat. Jadi kalau nak keluar rumah panas sangat ni, saya nak sembahyang lewat boleh tak? Boleh kalau kamu nak sembahyang jemaah. Tapi kalau kamu tak sembahyang jemaah, nak sembahyang seorang-seorang sendirian, maka afdalnya sembahyang awal. Itu cara dia tu. Kemudian sawaun kana fi Ramadan atau fi ghairihi, sama ada ketika Ramadan ataupun bukan Ramadan. Jadi ada beberapa syarat lagi. Dia keluar daripada rumah nak pergi sembahyang jemaah tersebut, tidak ada alat yang melindunginya. Tidak ada koridor, tidak ada payung, tidak ada kenderaan, memang kena panas direct kepadanya, panas terik. Jadi kita sebutkan beberapa syarat. Sunat lewat sembahyang zuhur ni bagi mereka yang ada yang cuaca panas, campur dengan ribut padang pasir lagi, masya-Allah lah. Fi sayun atau tarim, kif, masya-Allah. Panas Hadramut, masya-Allah, panas. Jadi negara kita tak termasuk. Kemudian di negara yang panas, bagi mereka yang nak sembahyang berjemaah dan tidak ada yang dapat melindungi daripada kepanasan tersebut, baru sunat untuk lewat sembahyang zuhur. Sunat lewat. Jadi kita ni aircon ada pun sembahyang lambat lagi. Selesa rumah, masya-Allah. Rumah Nabi, jalan diri, dapat tangan dapat sentuh bumbung, tu pun Nabi tak tinggal tahajud. Rumah kita bukan takat boleh sentuh, boleh main pandang bola lagi. Baik bintang di dalam rumah, tu pun tahajud tak terbangun. Kaya mulai tak terbangun. Moga-moga kita dapat bangun, insya-Allah. Baik. 21. Sunat yang ke-21, orang yang solat jika ingin menegur hendaklah mengucapkan tasbih subhanallah. Bagi lelaki, syarat nak tegur ni pula, tegur imam ni bila? Apabila imam ni orang panggil apa? Dah lupa. Watini wa zaitun tu jangan tegur lagi tu. Kita ni watini wa zaitun wa batu. Tu imam pun terkejut habis. Jangan macam tu. Jadi dia panggil fathah dalam bahasa Arab, fathah. Pasal dia tegur tu lepas tu imam tu dah lupa betul. Watini wa zaitun. Dia ulang balik. Watini wa zaitun. Tak keluar juga, baru tegur. Selagi mana tu imam tu duk
dia lupa. Jangan lagi. Tunggu dulu. Itu panggil apa? Ada adab dalam sembahyang berjamaah. Dalam fiqh dia panggil fatah. Nak tegur. Cara macam tu. Jadi kalau lelaki macam mana tasbih? Kalau tu imam ni buat salah. Tu imam terbangun tertambah rakaat. Tasbih. Tu imam ni pantang dapat mic. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa. Fatihah tak baca. Kita pun subhanallah. Tu imam ni kata, aku baca tak sedap lagi ke? Dia pun tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik lagu lain pula. Masyari ke? Tu makmum di belakang. Subhanallah. Kan? Tu tegur tu. Sampailah makmum ni, imam tu sedar. Apa kesalahan ni? Kalau tak sedar juga, kita pun kata Fatihah tak baca tu imam, maka ulang baliklah sembahyang. Kalau lah tu imam tu tak faham-faham juga, kena macam tu juga. Kalau tu imam ni jenis pantang jumpa mic. Tu imam tak baca, Fatihah tak baca tu imam, tak apa, batal dia seorang, yang lain semua selamat. Kena buat macam tu juga. Jadi laki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah perbincangan kalau masalah tu imam buat kunut, tak buat kunut, tu imam tak buat tasyahud awal, buat tasyahud awal, tu bincang panjang lagi lah. Saya tak sebutkan pada malam ni. Ala kuliah macam tu. Manakala orang perempuan caranya dengan tepuk. Bukan. Teruk sangat tepuk tu di belakang. Jadi kalau yang laki makmum di belakang ni, sebab tu yang duduk di belakang imam ni orang yang faqih. Dia boleh faham macam mana nak ganti imam ataupun macam mana nak tegur imam. Tapi yang duduk belakang tu imam pun tak tegur imam, kan? Yang duduk orang lelaki pun tidak ada yang tegur imam, orang perempuan di belakang sedar tepuk. Sekalipun dengan suami isteri. Maka saya pun tanya kepada Syekh Toha, Syekh, kenapa nak kena tegur pula suami isteri ni? Kalau bercakap bukan haram pun, sebab dia beradik. Sebab kan suami isteri. Ataupun sembahyang dengan kakak dia yang mahram ni, kenapa nak kena tepuk juga? Saya kata, Syekh, ini asalnya. Ini memang dalam fiqh asalnya tepuk. Kerana hatta dalam sembahyang pun syariat meraihkan wanita. Jangan duk zahirkan suaranya, jangan zahirkan tubuhnya dan sebagainya. Itu dalam fiqh hatta dibincangkan macam tu. Tapi kalau nak tegur juga boleh tak? Contohnya kita sembahyang, adik kita ke, mahram kita ke, orang dia hafal Quran. Dia nak tegur, boleh tak? Boleh ikut pandangan Imam Zarkashi, seperti mana Al-Imam Khatib sebutkan dalam kitabnya Mughni Muhtaj. Kita duduk semayang, kita jadi imam ni, suami, isteri itu hafizah hafal Quran, tu lelaki dia lupa, hal ataka hadithul ghashiyah. Isteri dia pun tegur. Apa dia ayat tu? Wujuhun yauma idzin. Isteri boleh tegur terus. Jadi ini pandangan siapa ni? Pandangan Imam Zarkashi, yang mana disebutkan dalam kitab Mughni Muhtaj. Itu pandangan peribadi beliau. Tapi yang jumhurnya kita, perempuan tetap tepuk. Kemudian sunat yang ke-22, orang yang bersin boleh memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut alhamdulillah di dalam solat. Maka sini nak sebut alhamdulillah ketika mana bersin dalam sembahyang ni, pasal apa nak kena sebut? Itu sebagai tanda kita syukur kepada Allah kerana jantung kita ni terhenti seketika. Maka lalu Allah hidupkan kembali, sebagai tanda syukur sebut alhamdulillah sekalipun dalam sembahyang. Jadi kalau tengok dalam sembahyang ni ada dua keadaan. Kalau sekiranya kita membaca Fatihah, Fatihah ni hukumnya wajib mualat, kena sambung. Jadi kalau tengah baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim hajim alhamdulillah, maka nak buat macam mana? Wajib dia ulang balik Fatihah daripada awal ke, ataupun sunat dia ulang balik pada awal? Sunat ke wajib? Wajib. Ni sunat ke wajib? Dalam kitab Bughayatul Mustashidin Al-Habib Abdul Rahman Ba'lawi, ini kitab masya-Allah daripada habaib kita ni. Al-Habib Abdul Rahman Ba'lawi, kitab Bughayatul Mustashidin, ada 4 jilid. Masya-Allah ni kitab-kitab ni kalam-kalam macam-macam yang kita boleh keluarkan. Beliau sebut kalau sekiranya baca Fatihah, baca alhamdulillah ketika mana tengah baca Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim hajim, maka memutuskan mualat, kena ulang balik Fatihah daripada awal. Kan?
Hukumnya apa dia? Kata Imam Habib Abdul Rahman Ba'lawi, hukumnya sunat kita ulang balik. Dan ada pandangan wajib. Itu kalau tengah baca Fatihah. Tapi kalau tengah baca surah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, hajim, alhamdulillah, sambung, alladhi anqadha dhahrak. Itu kalau baca Fatihah ulang balik. Tapi kalau tengah baca surah, sambung je, tidak ada masalah. Jadi asalnya macam mana? Tengah baca Fatihah kita ulang balik daripada awal. Untuk keluar daripada khilaf alim ulama, ada yang kata sunat, ada yang kata wajib. Maka asalnya kita keluar daripada khilaf, ulang balik Fatihah. Baik, kita duduk biasa dengar alhamdulillah, orang bahasa alhamdulillah, kita pun dengar. Kita akan kata apa? Yarhamkallah. Itu kalau luar solat. Kalau dalam sembahyang boleh tak kata? Hajim, alhamdulillah. Kawan-kawan kita apa? Yarhamkallah. Hukum dia apa dia? Kalau kata yarhamkallah, batal sembahyang. Tapi kalau tak mau bagi batal, kata apa? Yarhamhullah. Tukar dhamir. Yarhamka, yarhamhullah. Nampak tak? Beza dia macam mana? Ka tu dia panggil apa, dhamir mukhatab. Mukhatab. Seolah-olah kita sedang berdialog, kita sedang bercakap. Sebab tu kita bagi salam, assalamu alaihu ka alaika ayuhan nabi. Alaika. Seakan-akan Nabi SAW sedang berada di hadapan kita. Tu dhamir mukhatab, di depan. Assalamualaikum, maksudnya orang depan kita. Jadi kalau orang tu sebut yarhamkallah, maka seolah-olah dia kata apa? Moga Allah merahmati engkau. Maka seakan-akan dia berdialog dalam sembahyang, maka batal sembahyang. Bukan batal wudu, dia kena ulang balik sembahyang dia. Maka kalau nak kata juga macam mana? Yarhamhullah, moga Allah merahmatinya. Nya tak tahu siapa dia. Walaupun orang tu yang berasin, tapi kita tak tujukan, halakan ucapan itu kepada peribadi seseorang tersebut. Nampak tak? Jadi boleh tak kata alhamdulillah? Boleh kata dalam sembahyang. Kita nak jawab boleh tak? Boleh. Yarhamkallah, yarhamhullah. Itu segi hukum kan? Kemudian sikit lagi kan? Yang ke 23, qunut an-nazilah dibaca pada setiap solat fardu. Nampak? Qunut nazilah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebabkan apa dia? Disebabkan musibah yang berlaku terhadap kaum muslimin. Dan ramai yang faham musibah ni gempa bumi, corona termasuk ni. Masuk jugalah. Jadi itu secara zahir. Tapi para ulama mengatakan nazilah ni apa? Sekarang ni pun termasuklah. Musibah apabila umat Islam jauh daripada Allah Ta'ala. Musibah apabila umat Islam lupa akan Nabi SAW. Musibah apabila ramainya umat Islam tak sembahyang. Musibah apabila umat Islam seronok dengan maksiat. Maka itu musibah yang melanda hampir kebanyakan orang Islam. Maka doa ni bila? Lepas kita baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Bila ni? Pada sembahyang fardu. Pada setiap solat fardu. Ini kalau orang tak mengaji, macam pernah berlaku di Kedah lah. Para habaib datang di Kedah tu, kita duk bawa mai sembahyang maghrib isyak baca Allahumma afina waltuf bina wahfazna wansurna wafrij 'anna wal muslimin Allahumma akfina wa iyyahum syarra jami'i syarra masaibid dunya wa din, sampai habis. Ada orang tak mengaji, dia kata apa? Apa ni dia baca qunut ni tan syak ni. Sedangkan dia pun tak tahu itu sembahyang apa, qunut nazilah dibaca pada setiap fardu, 5 waktu baca. 5 waktu baca. Tapi yang sedengar daripada Habib Syekh Taha, Habib Alwi pun sebut fi tarim lam yaqra qunut nazilah fi salatul maghrib. Sah? Mura'atan lam yaqra, sah? Lam yaqra di tarim tak baca qunut nazilah pada solat maghrib. Kenapa? Waktu maghrib ni waktu perdana. Rai waktu. Sembahyang lain baca. Tapi Habib Salim kata apa? Habib Salim Al-Syazali kata apa? Tegur, la. Tapi semua waktu sunat kita baca qunut nazilah. Jadi kita jangan pelik lepas ni kalau tengok para masyayikh, para habib kita duk baca tu, hatta sembahyang Jumaat sekalipun fardu juga tu. Baca. Baca doa Allah mahdini ke, Allah mahdina ke, baca doa qunut Sayyidina Umar ke, Allahumma tuf bina, Allahumma afina wa tuf bina wahfazna, sampai habislah tu qunut nazilah. Jadi boleh baca, hafal insya-Allah. Saya pun kalau buat dengan isteri ni,
Bang ni pasal apa ni tiba-tiba nak kunut nazilah ni? Dia pun risau. Pasal apa? Dia tak tahu kata boleh baca. Jadi nak beritahu kata apa? Kunut nazilah ni apabila menimpa musibah yang berlaku kepada umat Islam. Dan sama sekali memang banyak musibah. Dan kalau arahan itu pula sultan keluarkan, agung keluarkan, maka seluruh kena buat, wajib buat. Arahan kalau dikeluarkan daripada pemerintah, maka hukumnya wajib. Ada orang kata selagi kunut nazilah, selagi mana tak ada kearahan daripada pemerintah, tak buat, tak sunat buat. Tak. Kunut nazilah ni kalau kita tengok apa saja musibah yang berlaku terhadap orang Islam khususnya, sunat kita buat. Sekalipun pemerintah tak bagi arahan. Tapi kalau bagi arahan, hukumnya jadi wajib pula. Dan hari ini ya Rabbi, kita dekat setahun dah Jumaat tak semayang. Maka sangat sedikitlah orang yang berdoa di antara umat Islam dalam khutbah Jumaat, doa kepada pemerintah, sangat sedikit. Bila sedikit orang berdoa kepada umat Islam, akan mulalah kucar-kacir. Tapi kalau kita banyak berdoa, alhamdulillah, alhamdulillah. Doa ni kekuatan kita. Tapi dah perkumpulan ramai-ramai pun ramai tak buat pakat takut-takut, berdoa ramai-ramai pun jadi kurang dah. Maka ini semua dapat melemahkan. Yang terakhir, sunat yang ke-24, sunat menjadikan belakang telapak tangan ke langit apabila berdoa untuk mengangkat musibah. Seumpama berdoa angkat wabak. Allahumma arfa'an al-bala wal waba wal jadba wal humma wal qahta wal jawra wal zulma wal jahla wal bala ma zahar minha wa ma batan. Itu angkat. Apabila ni Allahumma arfa', kita pun tu angkat. Allahumma arfa', ya kita pun angkat tangan. Tapi kalau doa terbalikkan, Allahumma dafi'al bala, kita terkalihkan tangan. Ambil mana ni? Ini dalil daripada Nabi SAW ketika mana sahabat musim tersebut ditimpa kemarau, maka sahabat minta, ya Rasulullah doakan kepada kami ni. Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman tidak ada, doakan supaya hujan. Maka Nabi doa. Doa supaya hujan turun lebat. Hujan turun lebat seminggu pula. Sahabat pun doa, ya Rasulullah, doa semula ya Rasulullah. Tanaman pula rosak habis ni sebab banjir, semua tak kena. Maka Nabi pun doa, Allahumma hawalina wala alaina. Nabi buat syarat gitu. Ini dalil kata para ulama, boleh kita pusing tangan dalam sembahyang. Khususnya doa tolak bolah. Jadi sunat, itu panggil sunat lah, bukan wajib. Sunat kita menjadikan belakang telapak tangan ke langit. Kalau untuk mengangkat musibah, tolak musibah. Sunat begitu. Tapi di sini ada khilaf di kalangan alim ulama. Macam mana ni? Ini Allahumma salli ala Muhammad. Bagi pandangan Imam Ramli tidak ada masalah. Pusing terbalik tangan tidak ada masalah. Tapi bagi pandangan Imam Ibn Hajar, tak payah terbalikkan. Tetap je. Kenapa? Tidak di dalam sembahyang jangan bagi banyakkan pergerakan. Tapi kalau kita nak pusing buka, kenapa? Kena ikut pandangan. Jadi pula angkat tangan ke langit. Masa doa ni minta telapak tangan ke langit. Tuhan kat langit ke? Dah, Tuhan bukan di langit. Tapi kenapa kita angkat tangan ni? Ya Allah, berdoa tak angkat tangan pun tak apa, tapi sebagai adab. Jadi angkat tangan ke langit kenapa? Kita ada kiblat dia. Kiblat bagi kiblat doa langit. Kiblat solat Kaabah. Kiblat untuk kita betulkan ruh dan juga akhlak kita, siapa dia? Nabi SAW. Maka kita ada 3 kiblat. Jadi kita angkat tangan tadah ke langit kenapa ni? Bukan Tuhan tu di langit, tapi nak bagi kita kata ini kiblat doa. Kenapa? Langit tidak ada makhluk yang pernah buat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka mustajab doa. Maka kita terbalikkan pula, kenapa? Untuk nak tolak bala. Karaf'al waba wal ghala wa ghairihi. Seumpama mengangkat wabak ataupun doa tolakkan kenaikan harga barang, harga minyak. Itu pun wabak juga. Doa buat kunut nazilah dan sebagainya. Jadi para ulama bincang masa kunut ni, kunut nazilah ni ataupun kunut biasa ni, tangan nak kena rapat ke nak kena renggangkan? Dalam pandangan dalam kitab Bushrul Karim disebutkan dua-dua ada pandangan. Boleh pilih nak rapatkan dengan nak juga nak renggangkan. Tapi kebanyakan para ulama pilih supaya dirapatkan. Kerana apa? Ada Nabi SAW angkat tangan, buka tangan macam tu. Bila? Dalam beberapa keadaan saja. Yang pertama Nabi berdoa macam tu, tinggi. Buka
tak rapat tangan sampai nampak ketiak Nabi SAW yang putih. Bila? Yang pertama lepas wuduk. Nabi lepas wuduk, Nabi menghadap arah kiblat, Nabi berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila Nabi angkat tangan tinggi, buka tangan ni ketika mana hari Arafah. Karena pada hari tersebut Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Yang ketiga, bila mana keadaan gentir, kata para ulama. Ini sebut dalam hadis juga ni. Nak perang dahsyat, maka Nabi angkat tinggi. Yang lain dia rapatkan macam biasa. Jadi terpulang kata para ulama dalam kitab Basrul Karim, terpulang nak pilih yang mana. Ni saya ni fiqh lah banyak. Jadi sambil-sambil kalau banyak sangat tu minta maaf lah, ataupun tak faham ke tak jelas ke, saya minta maaf banyak lah. Kalau faham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita baca dulu istighfar saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha lakum, yang baik datang daripada Allah, wal afu minkum syekh wa akhir, atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.